salin semua tu. Ada. Supaya kita ingat nanti nak rujuk kat mana. At-Ta'rifat karangan Imam Jurjani Al-Hanafi. Al-madhhab wa ma qalahu al-imamul mujtahidu bid-dalil. Kalau Imam Syafi'i melawak tebu mesek sedap, mazhab tak? Dia melawak Seorang mujtahid melawak jadi mazhab tak? Tak boleh. Mazhab ini apa yang dikaji oleh imam dengan dalil. Maqalahu al-imamul mujtahid bid-dalil wa mata qailan bihi, dan mati dengan pandangan dia. Kalau dia tukar mazhab, bukan mazhab dia dah. Wa mata qailan, tulis wa mata qailan bihi. Sebab itu ada mazhab qadim dan jadid, mazhab baru dan lama. Dan itu tabiat. Jelas kan? Boleh ikut tak pengajian ni? Siapa yang tak boleh ikut? Angkat tangan. Ni saya cuba jadikan KitKat ni, KitKat dan Cadbury. Saya tidak jadikan dia sebagai sweet sour. Baik, selesai. Apa definisi dalil? Mursyid ila al-matlub, mursyid ila al-murad. Bila kita kaji misalnya syabu bila buat kajian, misalnya kita bayangkan syabu, kita tak tahu apa dia. Kita buat kajian, kita dapati syabu ni sama teruk macam dadah, dan dia sama teruk dengan arak. Maka kita katakan arak itu haram, maka keputusan ke atas syabu pun adalah haram pada syabu itu adalah al-murad. Fahuwal mursyidu ila al-murad. Kalau tak ada dalil, sampai tak kepada natijah tersebut? Takkan sampai. Kerana semua fiqh terbina di atas dalil. Itulah makna mazhab. Thumma alladhi yahsulu bitasawwuri bi'ari jazmin. Di sana ada pembahagian ilmu dari aspek yang lain kepada dua. Apa dia? Nama dia ilmu tasawwur. Ilmu apa? Ilmu tasawwur. Ilmu tasawur ini kita hanya mengenal pasti dalam bentuk analisa, belum buat keputusan lagi. Dalam pengajian sains kita akan analyze. Tengok air, kita akan analyze air itu ada apa? Dalam air ada apa? Dalam air ada apa? Hidrogen dengan apa? Mengenal hidrogen dan oksigen itu dipanggil tasawur. Okey? Cukup kita tahu satu-satu je, tanpa kita menghukum apa-apa terhadap benda tersebut. So, hidrogen kita tahu satu benda yang menerima kepanasan. Okey? Sebab tu lautan nanti hari kiamat dia terbakar sebab dia hidrogen. Benda yang tidak, orang kata tidak bercanggah dengan akal. Dia terbakar sebab apa? Air itu ada unsur hidrogen, macam berlaku pada tsunami. Dia panas, mayat-mayat semua dia apa? Dia panggil terbakar mayat tu, hangus. Jadi satu persatu kita analisa dan namakan sebagai ilmu tasawur. Bila kita buat keputusan, benda ini bagus untuk dimakan, benda ini bagus untuk dielak, nama dia mu'ad dan nazar, maka dinamakan sebagai tasdiq. Mu'ad dan nazar, yang bila kita sampai kepada natijah, kita menghasilkan keputusan, dinamakan sebagai ilmu apa? Tasdiq. Maksud dia, kamu mempunyai satu keputusan hukum terhadap satu benda. Bila kamu telah membuat satu keputusan terhadap sebarang kes yang kamu analyze, maka itu dinamakan sebagai ilmu tasdiqi. Dan itulah yang berjalan dalam semua ilmu. Dalam fiqh ada ilmu tasdiqnya. Apa dia? As-salatu wajibatun. Kita bincang sembahyang 5, ada berapa rukun? 13. Dimulakan dengan takbir, ditutup dengan salam. Dia sembahyang kita kaji. Kemudian kita bahas hukum syar'i ada berapa? Ada 5, betul tak? Okey, sembahyang 5 waktu ni daripada 5 hukum yang kita belajar, yang mana yang paling tepat? Wajib, betul tak? Bila kita kata sembahyang 5 waktu itu wajib, itu dinamakan sebagai tasdiq. Masa saya cerita sembahyang tu apa?
Sembahyang tu dimulakan dengan takbir, ditutupi dengan taslim. Itu dia panggil marhalah tasawur. Saya belum cerita apa natijah dia. Tapi bila saya kata sembahyang 5 waktu, natijahnya adalah wajib, maka dinamakan ilmu apa? Tasdiq. So ini disebut sebagai at-tasdiqatus syar'iyyah. Tasdiqat sama dengan hukum syar'i. Maksud dia satu keputusan hukum syar'i yang telah dibuat berdasarkan ilmu dan keyakinan. Berdasarkan ilmu dan keyakinan. So orang yang Islam bila dia sebut sembahyang 5 waktu, dalam gambaran dia sembahyang 5 waktu ada dalil dan saya percaya dengan dalil tersebut, saya beriman bahawa sembahyang itu wajib. Itu gambaran dia. Dia tidak seperti Kristian. Kristian ada konsep menerima tanpa melihat kepada dalil dan melihat kepada keyakinan. Dan ini yang dibuang dalam Islam, dengan kita namakan sebagai ilmu tasdiqi. So, saya usaddiq, saya meyakini bahawa sembahyang itu 5 waktu. Saya meyakini bahawasanya isu semasa sekarang ni, contohnya kita sebut pengguguran anak adalah haram. Contoh, seorang suami isteri mengandung, isteri dia mengandung, dia tak mahu anak, boleh tak dia gugurkan? Persoalan tasawur, boleh tak dia menggugurkan? Bila kita sebut haram, natijah dia adalah tasdiqi. So orang yang menolak tasdik kita dinamakan mukadzib, orang yang menipu syarak. Kami semua percaya bahawasanya menggugurkan kandungan ini adalah wajib. Kenapa kita mendustakan? Sebab kepercayaan kami terbina di atas dalil. Sebab itu fiqh ni kalau kita belajar falsafahnya, kesemuanya adalah adillah. Tak ada yang merapu-merapu ni. Sebab itu ada adik yang kadang-kadang rasa tak mau belajar mazhab, itu adalah satu bisikan palsu. Itu tidak tepat, kerana kita telah ceritakan mazhab itu terbina daripada adillah syar'iyyah. Okey, taraddudun farajihul amraini dhannun wa syakkun mustawil wajhaini. Okey, marhalah kita cerita tadi dah ada selesai bab tasawur. Kita akan jumpa peringkat ilmu yang sekelas tinggi yang disebut sebagai dhann. Macam saya sebut tadi, saya dah cerita dah. Tajwizul amraini, taraddudun farajihul amraini dhannun. Bila kita ada satu maklumat yang kita sudah jelas, cuma ada kebarangkalian. Macam kita sebut tadi, mesin basuh untuk ada dobi itu bersih kalau orang bukan Islam hantar basuh pun. Tetapi kebarangkalian najis itu ada tak? Ada tak? Sikit. Ada, mesti ada. Mungkin dia baju dia kita tak tahu, dia peluk anjing ke apa, kita tak tahu, darah tu darah khinzir, kita tak tahu. Dia pun dalam dobi. Bila pun dalam dobi, kita tak tahu. Okey, kita pegang zahir, tengok bersih-bersih lah. Tetapi andaian najis tu ada tak? Okey, bila andaian najis masuk kepada zahir ni maksud dia yang banyak, maka dia ditewaskan. Maka kita namakan sebagai zon. Zon maksud dia kita bukan yakin, kita rasa 90% baju dalam dobi tu bersih. Cuma orang kata rasa-rasa najis kot. Rasa-rasa itulah yang kita namakan benda itu zon, sebab dia tidak mencapai qat'iyat. Tidak mencapai apa? Qat'iyat. Macam kita sekarang ni menghadap kiblat. Adakah kita semua yakin sembahyang kita tadi menghadap Kaabah? Siapa yang boleh confirmkan dia menghadap Kaabah? Boleh confirm tak? Siapa yang boleh confirmkan? Sekarang ni, betulkah satu parti menghadap Kaabah? Kita zon, betul tak? Sebab kadang-kadang saya orang kata salah dan sebagainya. Kesemua kehidupan kita terbina di atas zon, dan zon mu'tabar syar'i. Jadi kalau farajihul amraini, bila kita dapat satu keputusan, walaupun keputusan itu ada kebarangkalian, kesalahan dia itu dianggap sebagai apa? Zon, dan dia mu'tabar dalam syariat. Zon diguna pakai di dalam fiqh dan di dalam kita kata perundangan Islam. Kalau lah zon ini ditolak, tak ada hukum. Kalau zon ditolak, tak ada hukum. Sebab itu dalam ilmu usul fiqh kita menerima khabarul ahad.
Hadis-hadis yang tidak mencapai mutawatir kita terima pakai sebab dia punya tahap paling tinggi zon. Kalau kita tolak khabar ahad, maka tidak ada hukum syar'i. Kalau kita menolak khabar ahad, tak ada perbincangan fiqh. Sebab dalil itu kita tolak dalil yang majoriti ahkam syar'iyah. Itu Imam Syafi'i berhujah kuat menolak golongan-golongan yang kata kami tidak berhujah dengan khabarul ahad, seperti golongan khawarij. Itu bahaya. Sebab itu usul fiqh kita analyze balik, kita jawab balik kepada kumpulan-kumpulan yang tidak faham qawaid istidlal, kaedah-kaedah untuk kita beristidlal. Wa syakkun mustawil wajhain, dan syak itu sama dia punya taraf dia. Nak kata bersih pun tak, nak kata najis pun tak. Dan ini kita boleh bagi contoh ketika mana kita ada dua botol air bersih. Kita tahu satu botol ni memang najis, satu botol ni najis. Cuma tak tahu yang mana satu. Yang tadi kita tahu bersih, cuma ihtimal dia kebarangkalian najis ada. Dan yang ni kita tahu dia haram, dia najis. Salah satu daripada botol ni najis. Cuma yang mana satu? Yang ni dia panggil syak. Sebab memang confirm salah satu dia najis, tapi yang mana satu tu kita tak tahu. Ketika ni kita wajib berijtihad ni. Berijtihad. Kalau lah misalnya kita minum wudu, ambil wudu yang najis ni dianggap sah binaan ala ijtihad kita, tapi ketika itu kita syak sebab sama. Dan ini dibahaskan oleh ulama dalam isu-isu baju yang najis, tak pakai baju yang mana, air yang najis. Jadi syak ini ada benda yang penting. Sebab tu syak tidak menghasilkan hukum. Bila kita syak saja, syak kentut, batal tak wudu. Kemungkinan dia ada, tapi bila kita sampai pergi syak je, tak nampak jelas, bau tak ada, angin pun tak ada. Kalau kita syak, angin keluar, batal tak wudu. Kalau kita syak, kita tidur, batal tak wudu. Syak tidur. Kita syak jatuhkan talak, jatuh tak talak? Tak jatuh. La yubnal fiqh ala syak, tidak terbina fiqh di atas syak. Dan ini qawaid dia panggil apa? Madarikul ilmi yang kamu kena tahu. Berapa kesimpulannya? Madarikul ilmi, ulang balik. Al-yaqin, az-zan, asyak dan waham. Dua diambil kira dalam perundangan, al-yaqin dengan az-zan. Dua ditolak, syak dengan waham. Saya beri contoh mudah aja. Seorang anak, okey, dia sekarang dengan bapak dia, adakah kita boleh kata qat'i dia tu anak bapak dia? Boleh tak? Kemungkinan kalau kita cek dengan DNA, itu bukan bapak dia. Tapi kalau buat macam tu teruk, kalau kita bongkar satu persatu, teruk. Ada kes tu. Dia pergi test DNA, rupa-rupanya dia itu bukan bapak dia. Dia anak orang lain. Cuma mak dia kahwin dengan lelaki lain. Kalau kita buat macam tu, teruk. Jadi tak perlu kepada sampai begitu. Cukup zon. Sebab itu secara praktikalnya semua orang berinteraksi dengan zon. Kata Izzuddin Abdul Salam, kalau kita nak bedah pesakit, kita zon, kita akan berjaya. Tetapi resiko 10% gagal surgery berlaku tak? Berlaku. Kita bawa kapal terbang, confirm ke selamat kapal terbang tu? 90% selamat insya-Allah. Sebab satu hari kapal terbang berpusing dalam dunia 60,000 kapal terbang. Hari ini terdengar tak kapal terbang terempas? Tak ada kan? Setahun boleh bilang jari. Tetapi kemungkinan terempas ada tak? Tetapi kenapa kita nak kapal terbang? Pasal kita yakin zon kita dia selamat.
Semua orang berinteraksi dengan zon. Tak ada yang yakin melainkan dalam bab akidah. Adik-adik belajar sekarang ni, adik yakin ke lulus setiap tahun? Tapi zon, betul tak? Maka begitu dalam fiqh. Semua kita berinteraksi dengan zon. Tak ada benda yang qat'i dalam fiqh. Kalau qat'i tak berlakunya perubahan fatwa. Kalau qat'i tak berlaku apa? Perubahan fatwa. Okey, selesai tentang masalah madarikul ilmi. Hadam 4 perkara tu. Peringkat kefahaman ada berapa? Dan tajribahkan dalam setiap kefahaman kita. Saya baca buku sekarang ni, waham ke, syak ke, zon ke, yakin. Bila kita yakin, jawab dalam exam. Zon, jawab dalam exam. Bila syak, jangan jawab lagi. Sebab kalau kamu jawab dalam syak, mungkin tak betul langsung. Ni kita praktik kaedah ni. Kalau waham, lagi lingkup. Jadi nak jawab Pak Isa bila kita zon dengan yakin. Bila tak jawab, bila waham dan boleh faham tak? Mudah. Saya bagi coklat hari ni, insya-Allah. Esok kita bagi garam. Akhir kita masuk proses yang pertama. Saya dah bagi tahu usul fiqh ni nak mengenai dalil. Ayyuhat talib, hayya bina lina'rifa al-adillah. Mai kita kenal dalil. Saya sebagai orang Islam beriman dengan Quran, beriman dengan adillah. Dan semua hukum syar'i yang keluar mesti daripada syarak. Kami tak mau daripada akal, kami tak mau daripada mana-mana eksperimen lain. Nah, saya nak buat kajian, orang akan tanya, apa reference kamu? Based on apa? Binaan alama. Saya menyatakan wajib tidak wajib memakai purdah. Binaan alama, tidak wajib pakai purdah. Apa hujah kamu? Nah, kami ada hujah. Kenapa ada hujah? Sebab kami belajar usul fiqh. Macam mana usul fiqh ajak kamu? Macam ni. Apa dia? Adillatul usul. Adillah kepada usul, iaitu maksud dia adillah. Kaedah ada apa? Qalu arba'ah. Ulama kata ada 4 secara umum dia. Adillah fil usul, adillatun fil usul. Adillah di dalam ilmu usul ada 4. Itu takdirnya. Dipanggil idhafah maknawi, takdirnya fi. Adillatun fil usul. Adillah dalam ilmu usul ada 4. Kitabuna. Apa maksud kitabuna? Cuba latih otak sikit. Apa maksud kitabuna? Okey, dah boleh faham dah. Wasunnatumu murtafi'ah. Apa maksud murtafi'ah? Apa maksud murtafi'ah? Sunnah yang agung, sunnah yang tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kadzalikal ijma'u wal qiyasu. Begitu juga ijma' dan qiyas adalah apa? Adillah kita. Falahuma fi syar'ina asasu. Ijma' dan qiyas ada sandaran dalam syarak kita. Ada hujah dalam Quran dan Sunnah yang menyuruh kita berhujah dengan ijma' dan menyuruh kita berhujah dengan qiyas. Fa'tabiru ya ulil albab. Lakukan qiyas wahai orang yang cerdik. Kemudian wa ma yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana al-huda. Perintah mengikut ijma', iaitu kita berhujah dengan kesepakatan orang Islam. Malah kita bila kita nak berijtihad, mengeluarkan ahkam, pastikan mengikut laluan Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Contoh orang yang menolak ijma' bahaya. Dalam perkahwinan ahlul kitab, Islam mengharuskan orang lelaki berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Betul tak? Hunnal hillul lakum. Mereka ini dihalalkan kepada kamu. Nah, kalau kita tidak berhujah dengan ijma', maknanya orang perempuan muslimah boleh berkahwin dengan ahlul kitab. Saya tanya sekarang ni, apakah hukum orang perempuan berkahwin dengan lelaki ahlul kitab? Halal ke haram? Macam mana ni? Ya Allah. Apa hukum wanita muslimah kahwin dengan ahlul kitab lelaki? Ya?
Haram dia datang daripada apa? Kalau qiyas, boleh tak? Bolehlah, sebab kalau lelaki Muslim kahwin dengan perempuan ahli kitab, boleh tak boleh? Maknanya perempuan pun boleh kahwin. Disebabkan ijma' menyatakan haram berkahwin wanita muslimah dengan ahlul kitab, ketika itu kita meninggalkan qiyas. Sebab bila bertemu qiyas dengan ijma', dahulukan apa? Bayangkan orang yang tidak menerima ijma' secara dalil. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Boleh berlaku perkahwinan muslimah dengan ahlul kitab. Itu kepentingan dia ada dalil, ada sandaran, ada dasar, ada asas, ada sos. Wa ba'daha qala bil istishab. Hukum dalil yang kelima iaitu dalil istishab. Lil asli fiha ma'zamul ashab. Ini mazhab Syafi'i. Dalil yang kelima iaitu mengira pakai. Dalil istishab iaitu dalil istishab mengekalkan hukum yang lama. Istishab maksud apa? Mengekalkan hukum yang lama yang digunakan pakai oleh banyak qadhi-qadhi dan hakim di mahkamah. Saya mendapati kamu tidak bersalah. Kamu tidak bersalah itu adalah istishab. Sebab tak ada dalil pun yang membuktikan dia bersalah. Apabila kita mengekalkan keadaan yang biasa, nama dia adalah kaedah istishab. Contoh yang mudah. Agak-agak tahun ni Pak Isa kita bulan 10 ke bulan 11. Tak ada pun dengar daripada mana-mana pensyarah ataupun keputusan daripada universiti dipindah kepada bulan 11. Contoh dia. Maka kita kekalkan Pak Isa bulan 10. Mengekalkan hukum yang sedia kala, nama dia apa? Istishab. Faham tak? Semua orang beristishab. Saya sekarang ni kata saya masih berwuduk. Nanti masuk asar saya sembahyang terus. Kemungkinan batal wuduk tu ada. Tetapi saya tak dengar pun bunyi, tak dengar pun bau. Tidur pun tidak. Buang air pun tidak. Maka menggunakan kaedah istishab, saya mengekalkan wuduk saya. Seorang yang hilang daripada negeri dia, boleh tak kita ijtihad dia mati tanpa sebarang bukti? Tak boleh. Kerana dia masih hidup. Jadi hidup tu yakin. Nak membuktikan dia mati, mesti ada bukti yang dia mati. Tiba-tiba tak ada bukti di mahkamah. Hakim kata apa? Dia masih. Ini dinamakan sebagai apa? Istishab. Ini dalil yang kelima dalam mazhab Syafi'i, yang masuk dalam semua ibadat dan muamalat. Yang masuk dalam semua apa? Ibadat dan muamalat. Habis perbahasan adillah. Cuba ingat, adillah ada berapa? 4 yang ittifaq. Dalam mazhab Syafi'i dia tambah berapa? 1. Apa nama dia? Jadi semua berapa? Ada berapa? 5. 5 ini kita kena ada dalam otak kita. Kalau kita nak buat, sebab masa kita suntuk, kita boleh buat latihan nanti lain kali insya-Allah. Bagaimana kita nak menguruskan setiap kes berdasarkan turutan 5 dalil ini. Bila kita tak jumpa dalam Quran, kita cari dalam sunnah. Bila tak jumpa dalam sunnah, cari dalam ijma'. Bila tak jumpa ijma', cari dalam qiyas. Dalam qiyas pun tak jumpa, kita guna istishab, kekalkan apa yang ada. Itu laluannya. Jelas tak? Masuk perbahasan yang pertama, perbahasan Al-Quran, mabahithul kitab, yang kita kena tahu. Pembincangan ni panjang, 1, 2, 3 sampai kepada nasakh. Sampai kepada nasakh. Kesemuanya isu adalah isu Al-Quran dan Sunnah. Cuma dahulukan Al-Quran sebab Al-Quran adalah aslun. So kita akan bincang tentang arahan, larangan, takhsis, mujmal, nasakh. Kita nanti bila kita bercakap, misal kita bercakap, ada tak percakapan kita itu ada arahan? Ada tak? Ada kan? Ada tak percakapan kita itu adalah larangan? Ada tak percakapan kita ni umum? Ada tak percakapan kita ni khusus? Ada kan? Ada tak percakapan kita ni orang kurang faham? Ada. Dia panggil mujmal.
Ada tak percakapan kita ini kita batalkan, saya cancel lah ini. So yang saya cancel tu nama apa? Nasakh. Walillahi masalul a'la, tak sama, tapi maknanya dalam kerangka pembacaan kalamullah kita berhadapan dengan arahan Allah. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan arahan Allah? Adakah arahan Allah itu wajib, sunat atau harus? Adakah larangan Allah itu haram, makruh ataupun nasihat? Kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, wala taqrabuz zina idza tadayantum ila bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Rekod hutang itu wajib ke sunat? Ayat ini yang mensyariatkan pengajian accountancy. Accounting ni pada ayat ni, sebab accounting adalah record dan documented. Ayat ini menyuruh kita dokumenkan semua benda. Nah, adakah rekod itu merupakan wajib atau sunat? Berbahasan dalam ilmu usul. Semua perkara, fasalli li rabbika wanhar. Adakah sembelihan korban itu wajib selepas sembahyang raya? Wanhar, sembelih binatang. Adakah sunat atau wajib? Dibahaskan dalam mabahithul kitab. Nampak lagi ni? Kalau semua dah letih dah, semangat sikit. Baik. Hiyal kalamu al-amru nahyun wa khabaru. Adillah itu yang kita bincang, yang pertama perbahasan tentang kalam Allah. Al-Quran kalam siapa? Yang mempunyai al-amru, arahan Allah, wa nahyun, iaitu larangan Allah, wa khabar, cerita-cerita yang Allah cerita, qisas, tarikh. Yang ulama sebut ada berapa cerita dalam Al-Quran? 1000 cerita. Alfu qasasin, 1000 qasas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai cerita Nabi Adam. Nah, kita baca usul fiqh, apa yang kita dapat daripada cerita? Apa yang kita boleh ekstrak, yang kita boleh istinbat, yang kita boleh istintaj, istikhraj, semua istilah yang kita gunakan untuk menghasilkan faidatul qiraah. Bila kita baca cerita Firaun, apa yang kita dapat? Kita baca cerita Nabi Yusuf, apa yang kita dapat? Kita baca cerita Nabi Yunus, apa yang kita dapat? Dengan bantuan usul fiqh kita dapat mengeluarkan mutiara-mutiara ahkam, mutiara-mutiara mau'izah daripada Al-Quran. Orang yang tidak ada usul fiqh tak mampu membaca Al-Quran. Sebab itu kata ulama, ilmu usul madkhalun litafsir. Untuk menjadi mufassir Al-Quran, pakar tafsir Al-Quran mesti menguasai ilmu usul fiqh. Bagaimana kamu nak tafsir Quran tak ada ilmu usul fiqh? Khatir. Usul fiqh ilmu yang khatir, yang berisiko tinggi, sangat penting dipelajari kerana membabitkan tentang penafsiran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ardun ni macam tawaran. Halla dikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kamu ni tak kahwin dengan anak dara? Nabi kata kepada Abdul Rahman. Nah, tawaran daripada syariat itu adakah sunat atau wajib? Okey, ayat-ayat yang datang dalam bentuk tawaran. Tamanni, angan-angan. Man abuka ya Umar ni untuk penutup saja. Man abuka ya Umar maksud dia refer kepada istifham, tanya. Sepatutnya dia buat istifham, tapi dia nak bagi cukup. Dia punya bait dia disebut apa? Tamanni man abuka ya Umar. Makna refer kepada istifham. Kena turas ni kena baca sambil fikir. Sebab tu ulama ajar kita nak bagi otak cergas, baca matan dan jangan tengok syarah. Faham dulu matan. Kerana matan ni ibarat teka-teki, al-ghazun fiqhiyah. Teka-teki fiqh ada pada matan. Kenapa dia cerita ni ardun, kemudian tamannin, kemudian man abuka ya Umar. Cerita apa pula ni man abuka ya Umar? Rupa-rupanya dia nak beritahu dalam Quran ada persoalan. Limanil mulkul yaum? Ini milik siapa? Yas'alunaka 'anil qital. Mereka bertanya tentang peperangan, bertanya istifham.
Nah, apa yang kita dapat daripada istifham dalam Al-Quran? Apa fawaid, apa faedah, benefit. Usul fiqh mengajar semua perkara itu. Indahnya usul fiqh bila kita faham dengan teliti, kita dapat menghayati pembacaan Al-Quran. Ini jenis apa? Oh, persoalan. Ini jenis apa? Tawaran. Ini cerita apa? Angan-angan. Ya laitani kuntu turaba. Elok aku jadi tanah lah. Ini cerita apa? Ini khabar. Pembahagian-pembahagian yang kita baca dalam Al-Quranil Majid. Bila kita tak baca usul fiqh, kita baca Quran macam orang awam. Tak ada beza apa orang lain yang kita. Bila kita baca usul fiqh, ada perbezaannya. Allah, ini cerita daripada Allah. Ini soalan daripada Allah. Ini tawaran daripada Allah. Nah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Ini cerita dia. Wa qasamun, ini sumpah. Wal asr. Ayat dia banyak. Ada kalimat Allah. Semuanya bersifat sumpah. Kemudian ada haqiqah. Ada lafaz haqiqah. Ra'aitu asada. Saya tengok apa? Asad apa dia? Apa dia? Singa. Ra'aitul asada fil masjid. Lari tak? Dia ada majaz. Metafora dia panggil. Ra'aitul asada fil masjid yudarris. Saya melihat singa sedang mengajar. Makna guru yang garang. Begitu dalam Al-Quran ada haqiqah pada lafaznya, ada majaz pada lafaznya. Seorang ulama tafsir membahagikan pembacaan Al-Quran ini melihat kepada dua perkara atau tiga perkara. Satu perkara, kita kena i'tiqad hakikat benda tu dalam Al-Quran, haqiqatul lafzi. Muhammad Rasulullah, hakikat. Jangan duk takwil apa dah. Yadullah, tidak boleh kita i'tiqad apa nama dia, hakikat. Ini yang disebut oleh Abdullah Umari bila dia menyusun cara nak baca Quran. Bila semua sifat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran, jangan baca dalam bentuk haqiqah. Kerana kamu takkan jumpa jawapan dia. Baca yadullah dalam bentuk majaz. Dan daripada majaz ini menghasilkan dua mazhab, mazhab tafwid dengan mazhab takwil. So, dengan usul fiqh dapat membantu kita qiraatul nusus. Nah, nusus ini nak cerita hakikat kan majaz. Tak, kita nak cerita tangan Allah, janggut Tuhan. Ada janggut Tuhan? Contoh. Kesan daripada kita membaca dalam bentuk sifat mutasyabihat ini, ayat mutasyabihat ini dalam bentuk hakikat, dia membuahkan pemikiran yang tak bagus. Saya orang tangan Allah, janggut tak ada. Amud? Maka kita jawab, Quran tak bincang. Ya betul, tapi kita jangan bahas dalam bentuk yang sedemikian, kerana kamu tidak akan jumpa kebenarannya. Allah Ta'ala mengetahui, dia mensifatkan pada kalimah yang terbaik, yadullah. Tapi jangan kita bayangkan yadun yang ada jawarih, yang ada 5 jari ini. Serahkan kepada Allah. Nama dia apa? Madhab tafwid. Itu cara kita nak baca apa nama dia, Al-Quran. Okey. Apa definisi majaz? Wa huwa alladhi an aslihi yanhazu. Majaz ialah daripada perkataan asalnya dia belajar membina istana. Itu hakikat kan majaz? Hakikat majaz. Sebab raja tak pernah bina bangunan, apa betul tak? Maknanya dia suruh rakyat dia bina masjid. Nabatal al-baqlu, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Majaz ke hakikat? Majaz ke hakikat? Siapa yang tumbuhkan? Allah. Di sini boleh menyelesaikan isu syirik. Yang orang kata syirik ni, doktor yang menyembuhkan. Saya bukan cakap hakikat, saya cakap majaz.
Nu'alij qadiyah. Satu baris ni menyelesaikan masalah orang ada konflik. Jangan sebut macam tu, doktor sembuh, Allah sembuh. Betul, Allah sembuh. Tapi isu sekarang ni saya tak sembang pasal hakikat. Saya sembang pasal satu perkataan ni, yu'alij qadiyah. Wa huwa alladhi an asrihi yanhazu. Kita tak membicarakan hakikatul asya'. Kita membicarakan majaz. Siapa yang buat masjid? Manusia. Hakikatnya Allah yang buat, Allah yang bagi kudrah kepada dia. Siapa yang memiliki duit ini? Saya. Tapi hakikatnya Allah. Semua milik Allah. Di sini kita boleh menyelesaikan masalah orang yang mengharamkan derma organ. Dia kata pengharaman derma organ ni sebab tak boleh. Organ ni milik Allah. Nusallim, kita kata salamna jadala, saya terima isu ni. Tetapi kamu bercakap dalam bahasa majaz. Semua benda milik Allah, tak ada apa milik orang lain. Maka tertolak dalil yang menyatakan haram derma organ kerana dimiliki Allah. Sebab semua milik Allah. Kalau semua macam tu, apa pun tak boleh nak derma. Kita cantah dia punya ni. Nampak satu persatu. Hanya kita menghafal wa huwal ladzi an aslihan. Pokok boleh bercakap ke? Ni bukan cerita Shrek ni. Bila sungai Furat daripada syurga, majaz ke hakikat? Bila Nabi Isa turun nak bunuh, yaqtulu al-khanazir, bunuh babi, dia bunuh babi satu dunia ke? Laratkan Nabi Isa bunuh babi satu dunia? Mana dia bahasa apa? Isu ini yu'alij qadaya. Menyelesaikan banyak masalah-masalah yang kita tak faham dalam Al-Quran dan Sunnah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saqhil ma'. Rasulullah melarang kita siram air. Rupa-rupanya saqyul ma' itu ialah berzina dengan isteri jiran. Ada orang tak belajar bahasa Arab dia terjemah begitu. Haram kita menyiram air di rumah jiran. Teruk begitu. Kerana dia tidak faham ada di sana majaz, ada hakiki. Nah, macam mana kita nak kenal benda tu majaz? Al-Imam Isnawi meletakkan dua perkara. Yang pertama, bila akal tak dapat terima. Akal tak dapat terima, dia ni hakikat. Ini mana boleh ni? Cara akal dia tak dapat terima. Harimau ajar silat. Maknanya guru dia nama Tiger. Kan kalau tunggu silat ni macam-macam. Cakar harimau, haum gitu. Saya dulu banyak silat juga satu hari. Silat gayung. Silat ni banyak bid'ah juga tuan-tuan. Sebab ni bukan bid'ah ni, tapi makna dia apa, mandi pak tu. Apa? Mandi tapak tu. Saya kata, boleh tak abang, saya bagi dia abang, ambil ayat daripada ayat tu buat main sekolah. Boleh tak? Sama aja. Tak boleh tu, kena pergi ambil sana. Saya hari pertama masuk, tahu jauhnya nak pergi kan. Saya bukan ada, takkan nak bah pergi mandi. Sebab daripada mandi, saya tak mandi, masuk lewat. Disebabkan dia suruh mandi tapak tu, saya cancel tu silat. Sebab dia banyak sangat dia punya cara-cara dia. Tu contoh silat. Belajar sehari lah. Ada haum begitu. Macam harimau. Saya pun dah tergelak. Harimau pula aku ini. Jadi kita kata ra'aitu an-namir yudarrib ar-riyadah. Contohnya, kita melihat harimau duk ajak silat. Macam mana? Itu tu kita percaya majaz ke hakikat? Hakikat ke? Baca hadis, antalidal amatu rabbataha, ibu melahirkan anak.
melahirkan tuan, anak jadi bos. Ibu melahirkan bos. Nak faham cara majas ke cara hakikat? Maknanya melahirkan anak yang derhaka. Antalidal amatu rabbataha. Macam mana kita tahu? Macam mana dia lahir jadi bos? Tak ada jadi bos pun. Jadi tuan kepada ibu. Macam kita tengok sekarang yang ada anak pukul mak tu. Itu kena bertaubat nasuha. Nasib baik tak main ke saya. Tidak, saya lesing macam ni. Saya ada silat. Silat pulut. Makan pulut kuat. Baik. Kemudian selesai masalah tu. Yang kedua, kalau dari segi adat tak memungkinkan. Adat syaranya raja tak bina istana. Saya ada. Di sudut adat susah nak terima. Maka ketika mana adat dan akal menafikan, maka kita baca dalam konteks metafora. Matahari menyingkap dan melabuhkan tirainya. Itu matahari tu. Baca buku sastra. Macam mana pula mereka melabuhkan dia punya tirainya. Okey, di penghujung program ini melabuhkan tirainya. Program nampak tirai. Tirai tak nampak pun. Labuh pun tidak, tirai pun tidak. Bolehkah kita kata kepada MC tu, MC penipu? Kenapa? Tadi sebut tirai labuh. Mana tirainya? Mana awak ni tak mau kata apalah, tak apa cerdik lah. Orang cakap bahasa sastra. Kalau bahasa Datuk Ismail Kamus, bangang namanya. Gitu. Baik. Masuk pula tentang perkataan yang paling penting dalam usul fiqh kata ulama, iaitu al-amru. Ada 6 masalah di sini. Ada 6 masalah. Al-amru ini kata ulama ma'dhamul ahkam minhu. Maksud dia kebanyakan hukum hakam diambil daripada firman Allah yang berbentuk arahan. Wal amru lil wujubi in tajarrada an sarifin nahwa jtanib subulal rada. Wajib itu dari sudut Al-Quran bersifat wajib. Apa definisi wajib? Ingat balik, apa definisi wajib? Jadi bila kita baca Al-Quran, Al-Quran kata arahan, maka yang kita faham adalah la yajuzu tarkuhu. Tak boleh kita apa? Wal amru lil wujubi in tajarrada an sarifin. Kalau kosong daripada dalil-dalil yang memalingkan dia. In tajarrada maksud kosong, maksud dia tak ada langsung pengaruh dalil-dalil yang lain. Sarif maksud dia dalilin sarifin. Dalil yang memalingkan dia daripada wajib jadi sunat, jadi harus. Misalnya wa idza halaltum fasqadu, bila kamu dah bertahalul, kamu berburulah. Berburu untuk orang yang menunaikan haji, adakah wajib ke sunat atau harus? Wajibkah kita berburu ketika mana buat haji? Nah, macam mana kamu tahu arahan Allah itu tidak wajib berburu? Sebab hukum berburu asal adalah harus. Kemudian dilarang, kemudian disuruh. Maka ulama buat kaedah, suruhan selepas larangan bersifat apa? Suruhan selepas arahan. Suruhan selepas larangan bersifat apa? Harus. Itulah yang dikatakan sebagai qarina. Al-amru ba'dal hazar yufidul ibahah. Saya bagi contoh. Apakah hukum memburu? Apakah hukum? Hukum memburu apa dia? Wajib ke harus? Harus. Ketika musim haji, orang yang buat haji dilarang berburu. Jelas tak? Baik. Selesai haji, Allah suruh orang yang buat haji ni berburu. Arahan Allah tu wajib ke harus? Kenapa tak kata wajib? Sedangkan dia kata al-amru lil wujub. Pasal ada sarif, ada dalil yang memalingkan dia daripada wajib menjadi harus. Apa dalil dia? Asal dia adalah harus, kemudian dilarang, kemudian disuruh. Jadi arahan selepas larangan bukan bersifat wajib, dia bersifat apa?
Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, bila selesai sembahyang Jumaat berniagalah. Hukum berniaga selepas solat Jumaat wajib ke harus? Macam mana kamu tahu dia harus? Cuba tatbik. Macam mana kamu tahu hukum berniaga selepas solat Jumaat adalah harus? Kalau wajib, kita semua kena turun berniaga ni. Macam mana kamu tahu hukum berniaga selepas sembahyang Jumaat adalah harus? Cuba ingat yang saya sebut tadi, analogi tadi. Asal hukum berniaga apa dia? Kemudian dilarang, kemudian disuruh. Maka suruhan selepas larangan jadi apa? Konsep. Jelas okey. Seperti mana jauhilah jalan yang sesat, wajib kita jauhi jalan yang sesat. Ijtanibut taghut, semua benda-benda yang bawa kepada sesat kita kena tinggalkan. Misalnya kita ada 153 ajaran sesat di Malaysia, apa yang patut kita interaksi dengan mereka? Di Malaysia direkod 153 ajaran sesat. Nak masuk ke ataupun kita tinggal? Yang duduk dalam kumpulan tu kena keluar ke duduk dalam tu? Sebab apa? Al-amru yufidul wujub. Contohnya seperti apa? Ijtanib subular rada. Jauhilah kumpulan-kumpulan yang menyesatkan. So kalau kita tatbik saja kaedah ni kepada ajaran sesat, kewajipan kita menghalang, kewajipan kita mendidik, kita boleh menghasilkan banyak fikrah daripada kaedah ini. Banyak cara kita berfikir dengan cara yang betul. Wa yuktafa bi marratin fil umri illa idza dalla ka shaumi syahri. Kaedah asal setiap arahan cukup kita buat sekali je. Sebab itu haji hanya buat sekali. Nah ustaz, sembahyang kenapa berterusan? Sebab ada dalil. Illa idza dalla ka shaumi syahri. Melainkan ada dalil yang menunjukkan kena puasa selama-lamanya macam puasa Ramadan. Sekiranya tidak ada dalil yang menunjukkan puasa tu sampai kiamat, cukup kita puasa sekali saja Ramadan seumur hidup. Contoh yang terbaik, lihat kepada haji. Haji kena buat tiap-tiap tahun ke? Sekali seumur. Sebenarnya sembahyang pun macam tu, tetapi dah Allah Ta'ala suruh sembahyang sampai kiamat, Nabi pun suruh sampai kiamat, maka kekal sembahyang tersebut. Golongan mani'iz zakat, dia tak faham usul fiqh. Dia kata inna salataka sakanun lahum. Dia kata sembahyang Nabi itu adalah kebaikan, ketenangan kepada mereka yang bayar zakat. Dia kata khitab zakat ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhenti ketika mana Nabi wafat. Bila Abu Bakar minta zakat, mereka tak nak bayar kerana mereka salah faham tentang konsep al-amru ini. Kita ada qarinah yang menunjukkan Nabi suruh sahabat kutip zakat dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan zakat selama-lamanya. Golongan mani'iz zakat, maka faham zakat itu khas kepada wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan ini adalah kesalahan istinbat. Begitu dengan khawarij. Maka banyak menolak hukum hakam kerana mereka menolak khabarul ahad. Kesemuanya berpunca daripada kefahaman usul fiqh. Maka kata Abu Bakar, kata apa? Law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltu alaih. Kalau mereka dulu pernah membayar zakat, itu tali yang mengikat unta, maka tak nak bayar zakat, aku akan perang kerana nak ambil tali unta tu. Sampai macam tu. Fa innal mala haqquz zakat. Harta itu hak zakat. Bukan ibadat, bukan hak badan. Harta kena bagi walaupun daripada orang gila. Baik. Kemudian in kana mimman dunaka istida'u, ingat arahan daripada orang bawah nama dia doa. Kita minta kepada Allah, kita suruh Tuhan ke? Berani kita nak suruh Tuhan?
Tak boleh. Konsep ini dipraktikkan di pejabat. Orang atas arah orang bawah dinamakan al-amru. Wajib taat tak? Bila contohnya chancellor ataupun rektor arah semua student berpakaian tie, wajib ikut tak? Sebab atasan kepada bawahan. Kita tulis surat minta kepada rektor atau chancellor, arahan ke doa? Saya mengarahkan rektor supaya mengurangkan yuran. Itu arahan ke doa? Sebab datang daripada bawah. Kita minta kepada Allah, tak pernah suruh Tuhan pun minta doa. Jadi dia sebut apa? In kana man dunaka istida'u. Afwan ni perkara ni. Yang ni yang cerita silap. In kana mimman dunaka istida'u. Kalau arahan itu kepada orang bawah, itu dinamakan sebagai istida'a. Maksudnya talab, itu arahan, bukan doa. Afwan, perbetulkan. In kana mimman dunaka istida'u. Sekiranya arahan itu datang daripada orang atas sampai kepada bawah, namanya istida'a. Maknanya talab. Maknanya saya arah kamu untuk buat benda tersebut. Perbetulkan. Yang belakang tu betul. Jadi in kana mimman dunaka istida'u, kalau lah arahan itu datang daripada atas ke bawah, nama dia istid'a, maknanya talabul fi'li, arahan yang wajib kita ikuti. Sebab ulama bahas apakah arahan yang wajib kita ikut apabila arahan datang daripada orang atas. Kalau tatbiqat kita di pejabat, kalau kawan kita sama-sama jabatan, dia suruh kita buat homework, wajib tak ikut. Sebab dia bukan ketua kita, dia minta tolong. Tapi kalau ketua jabatan kata tolong kamu selesaikan benda ni, wajib tak ikut. Sebab dunaka, arahan daripada atas ke bawah, nama dia apa? Istida'u, makna talabul fi'li. Okey. Wa ghairuhu iltimasun, kalau sama taraf dia panggil iltimas, minta jasa baik. Saya dengan Ustaz Izzuddin, kami sama jabatan. Ustaz Izzuddin, boleh tak ganti mengajar kelas saya? Itu arahan ke? Itu minta bantuan. Kawan-kawan dalam kelas minta tolong Ustaz photostat. Itu arahan wajib ke? Iltimas. Sebab apa? Sama taraf. So bila kita sama taraf, hukum dia tidak bila yang wajib? Yang wa in kana dunaka istida'a wa ghairu iltimasun. Kemudian yang bawah sekali adalah au du'aun. Kalau bawah ke atas, nama dia apa? Doa. Jadi kalau budak kecil, kalau seseorang yang di bawah jagaan kita minta tolong abang, kita senior, dia minta tolong kita bawa dia ke kedai dan sebagainya, kita pergi sini dalam orientasi, itu dia bukan arahan, dia minta tolong. Dia takkan arah kita pun kata ampun arah orang tua. Dia bukan arah, dia minta apa? Tolong. Jadi kedudukan bawah ke atas, nama dia apa? Ad-du'a. Jadi bila doa, wajib tak kita tunaikan? Orang minta tolong kepada kita, wajib tak tunaikan? Tak wajib, sebab orang bawah. Yang wajib bila? Atas ke? Jadi kalau kita minta ayah kita tolong kita, wajib tak ayah kita tunaikan? Ayah kita minta kita tolong, wajib tak tunaikan? Nampak perbezaan ah? Jelas tak jelas? Baik. Wal amru nahyun ya fata an diddi fi la tabi' Zaidan wa bi' min 'abdihi. Ini konsep kaedah yang sangat penting. Arahan Allah Ta'ala atau arahan Nabi, hakikatnya larangan pada lawannya. Satu arahan Allah ada dua maksud. Arahan Allah ada dua maksud, suruh dan larang. Wal amru nahyun an diddihi. Baik. Macam kita nak faham, Allah suruh kita sembahyang. Apa larangan dia?
Jangan tinggal sembahyang. Allah kata iqra, baca kitab, baca Quran. Apa larangan dia? Jangan tak baca Al-Quran. So bila kita baca arahan Allah dalam Al-Quran, automatik kita dapat dua hukum. Satu arahan secara direct, satu larangan secara indirect. Lepas tu dia kata apa? Wal amru nahyun ya fata an diddihi. Arahan itu wahai pemuda sebenarnya larangan juga. Begitu sebaliknya, larangan Allah adalah arahan Allah. Allah kata apa? Wala taqrabuz zina, jangan kamu berzina. Apa arahan yang kamu faham daripada tersebut? Jangan berzina. Apa arahan Allah? Cuba fikir tengok. Allah larang kita berzina. Apa yang Allah suruh? Maknanya Allah suruh kahwin. Wala taqrabuz zina ay amrun bizawaj. Ustaz, macam mana ustaz istidlal? Sebab kaedah menyatakan larangan Allah adalah arahan Allah. Allah kata jangan main riba. Wala ta'kulu riba adhafa, maksud dia ittajiru, berniaga. Ustaz, macam mana ustaz faham jangan makan riba? Maknanya berniaga. Sebab an-nahyu bil an syai'i amrun bi dhiddihi. Larangan Allah juga arahan Allah. Arahan Allah bermaksud larangan Allah. So contoh seperti apa? Fi la tabi' Zaidan wa bi' min 'abdihi. Contoh dia bila seseorang itu dia kata jual Muhammad. Zaid ada di sini. Zaid ada di sebelah dia. Maknanya jual Muhammad, jangan jual Zaid. Wala tabi' Zaidah. So kita sekarang ni ada dua bekas. Jual botol ni. Jual botol ni. Bermaksud jangan jual. Kalau orang baca usul fiqh, bila kita kata jual botol, kita tak bertanya dah. Ni cikgu, yang ni boleh saya jual tak? Tak perlu. Sebab bila saya suruh jual botol ini, makna saya larang jual. Jual apa? Jual gelas. Jadi dalam Quran, bila Allah Ta'ala suruh satu perkara, contoh dia, awala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat unta? Mengkaji unta. Apa yang kita dapat daripada larangan tersebut? Allah Ta'ala suruh kita kaji unta. Apakah larangan daripada ayat tersebut? Larangan tak ada, tapi daripada kaedah tu. Okey, bagi contoh yang mudah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Allah Ta'ala seorang perempuan tutup rambut sampai ke bahagian ni, dia panggil bahagian ni apa dia panggil? Ni bukan dada ni, dia panggil ni. Atas dada ni. Baik. Arahan Allah suruh menutup rambut. Apa larangan dia? Cuba fikir. Lah mudah ni. Makna Allah larang kita buka tudung. Apabila Allah mengarahkan kita tutup rambut, boleh tak kita buka rambut? Bila Allah Ta'ala kata jauhi arak, maknanya jangan dekati arak. Jadi setiap arahan Allah ada dua makna. Satu arahan, satu larangan. Wa qumu lillahi qanitin, sembahyang dalam keadaan tidak bercakap. Kita bercakap, batal tak sembahyang? Sebab apa? Al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Al-amru bil qunut fi shalah nahyun 'anil kalam fi shalah. Gitu. Arahan untuk kita khusyuk dalam sembahyang, melarang kita bercakap dalam sembahyang, makan dan minum. Jadi ulama yang menyatakan haram makan minum kesemuanya daripada ayat wa qumu lillahi qanitin. Ustaz, Tuhan tak sebut pun jangan makan. Faham macam mana? Kita sebut al-amru bi syai'i. Ingat ni kaedah ni. Al-amru bi syai'i
nahyun. Lah ni ada ni, wal amru nahyun an diddihi. Boleh faham ini? Susah ha? Mudah lah ni. Okay, siapa yang tak faham angkat tangan? Apa yang kamu fikir ha? Siapa yang tak faham angkat tangan? Ramai tak faham. Nak tahu banyak mana faham? Cubalah jujur. Okey, siapa yang tak faham angkat tangan? Ni macam mana ni? Faham tak faham ni? Ha? Faham? Okey, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Baik. Wa yujibu syai'a alladhi la yumkinu bihi yadkhulu fihi al-mu'min. Baik. Di sana ada yang dipanggil sebagai muqaddimatul wajib, iaitu wa yujibu syai'a alladhi la yumkinu illa bih. Satu benda yang tidak wajib. Satu benda yang tidak wajib, kalau kita tak buat dia, wajib tidak ada, maka benda itu menjadi wajib. Wa yujibu, mewajibkan benda yang tidak wajib. Tapi benda yang wajib tak mungkin ada melainkan dengan dia. Allah wajibkan kita belajar. Baik. Kalau kita nak belajar, perlu tak ada sekolah? Perlu tak ada universiti? Ada tak arahan oleh Allah Ta'ala supaya kita buka universiti? Tetapi disebabkan kita kena iqra', maka universiti pun wajib dibuka. Itu dinamakan sebagai apa? Muqaddimah. Muqaddimah apa? Muqaddimatul wajib. Boleh ingat tak? Cuba letak di situ. Wa yujibu syai'al ladzi la yumkinu illa bihi. Letak di bawah tu nama dia muqaddimatul wajib. Letak apa? Muqaddimatul wajib. Apa maksud muqaddimah wajib? Satu kewajipan yang tidak sempurna melainkan wasilah tersebut, melainkan wasilah tersebut menjadi wajib. Contoh yang mudah. Okey, kita orang perempuan, bila dia nak tutup dia punya rambut dia, kalau tutup orang kata apa tepat-tepat akan keluar rambut, maka diwajibkan lebih sedikit. Diwajibkan lebih sedikit. Lutut aurat tak? Adakah lutut aurah kepada orang lelaki? Macam mana? Adakah lutut dengan pusat itu aurat? Ya? Ya. Kamu ni macam mana ni? Lutut dengan pusat aurat tak? Cuba baca tengok aurat di antara pusat ke lutut. Aurat di antara pusat ke? Adakah lutut tu aurat? Cuba tengok aurat di antara pusat ke? Jadi pusat tu aurat tak? Pusat tidak aurat, lutut tidak aurat. Tetapi kenapa wajib tutup? Sebab kalau tak tutup lutut, nanti paha tu nampak. Kalau setakat kita tutup paha je, bila duduk nampak tak paha? Dia terangkat. Maka ulama kata, demi untuk menutup paha itu, kena tutup lutut. Maka dengan muqaddimah inilah wajib lutut ditutup di atas nama wa mujibu syai'al ladzi la yumkinu illa bihi. Jelas tak ni? So, penutupan lutut bukan kerana dia aurat, tapi nak menjaga aurah. Penutupan pusat bukan kerana dia ada aurah, tapi nak menjaga. Begitu juga kita ambil wuduk, kita lebihkan sedikit kerana nak menjamin kena muka. Siku ni lebihkan sedikit kerana kita nak menjaminkan kena semua. Kerana apa? Wa mujibu syai'ul ladzi la yumkinu illa bihi. Dan yang kita fahami sedikit, illa, dah selesai masalah tu. Yadkhulu fihi al-mu'min la sahiyan sabiyan aw majnunan wa mukrahan bal aqilan rasinan.
wal kafiruna bil furu'i khutibu wa syartiha wal amru qad la yujibu. Sekarang kita masuk tentang masalah apa? Masalah siapakah yang dikenakan hukum taklifi? Adalah orang yang beriman, al-mu'min. Orang yang tidur dalam waktu sembahyang, tiba-tiba bangun ke-8, berdosa tak? Tak berdosa sebab dia tidur. Orang yang lupa, orang yang gila dan kanak-kanak dan orang yang dipaksa mukrah, kalau mereka membuat satu perkara, berdosa tak? Sebab apa tak berdosa? Sebab khitab tidak diwajibkan kepada mereka. Sebab tu disebut apa? Yadkhulu fihi al-mu'min. Mu'min dikenakan hukuman wajib. La sahiyan, orang yang lalai tak dikenakan. Sabiyan, budak-budak pun tak dikenakan. Majnunan, orang gila pun tak dikenakan. Mukrahan, orang yang dipaksa pun tak dikenakan hukum syar'i. Bal aqilan rasinan, yang dikenakan khitab syar'i orang yang berakal. Jadi isu ini masuk ke dalam isu-isu jenayah. Budak-budak yang bunuh budak mak tahfiz, dia bakau, dia kecil lagi, dia tak baligh, kena tak hukuman qisas? Sebab apa? Cuma mereka kenalah didik, kena ditakzir, adalah undang-undang juvana dia. Tetapi mereka tak dikenakan qisas sebab apa? Sebab sabiyan. Sebab apa? Sabi. Kerana undang-undang syarak hanya dikenakan kepada mereka yang akil, yang sudah baligh akal, yang sudah sempurna. Sebab itu ini di antara yang dipanggil sebagai ahliyah, kelayakan seseorang itu untuk dikenakan tindakan undang-undang dalam Islam. 4 orang yang tak dikenakan: orang gila, orang sakit, orang yang dipaksa kanak-kanak. Kalau orang haid, kena tak? Dia bunuh orang masa haid. Dia tak sembahyang, haram sembahyang, tapi dia bunuh orang, kena qisas tak? Kena tak? Nah, sebab habis dah. Okey. Wal kafirun bil furu', ini isu ini menyelesaikan teori masalah boleh tak kita bagi orang kafir buat pesta arak? Boleh tak boleh? Kalau guna kaedah ni tak boleh. Sebab apa? Wal kafirun bil furu' mukhatabun. Orang kafir pun kena dengan hukum syariat. Ini kaedah dalam Syafi'i, kerajaan boleh menghalang pesta arak dilakukan. Mereka boleh minum arak, tapi kita boleh halang pesta arak. Bezakan minum arak dengan pesta arak. Aina dalil? Wal kuffar mukhatabun bi furu' syariah. Wal kuffar bil furu'i khutibu. Persoalan ini masalah etnik. Kalau kita kaji lagi kaedah ni, masalah etnik, masalah hubungan kita dengan orang bukan Islam, masalah mereka jaga anjing, masalah babi, kesemuanya dalam kaedah ini. Boleh tak orang bukan Islam masuk masjid? Kaji masalah ini. Semua daripada kaedah ini. Boleh tak orang Islam kena hudud? Semua daripada masalah ini. Dan perbahasannya panjang. Cuma apakah daripada usul fiqh bila nak bincang tentang hukum non-muslim? Wal kuffar bil furu'i khutib. Ingat kaedah. Wal kuffar bil furu'i khutib. Ini masalah khilaf di antara ulama. Syafi'i isbatkan, Hanafi tidak isbatkan. Jadi cuma puncanya daripada kaedah ni. Insya-Allah kita akan sambung esok, insya-Allah. Perbahasan yang panjang lagi, tak sempat kita nasab, tapi kita baca laju sikitlah sampai habis. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik, buat pembacaan, buat ulang kaji dan hafal, insya-Allah. Keberkatan pada hafal buku ini, insya-Allah Allah Taala akan bagi kita satu futuhat untuk kita memahami usul fiqh dengan baik. Semuanya mudah-mudah, dan yang saya bagi contoh tu praktikal, dan adik-adik boleh buat contoh berdasarkan contoh-contoh yang saya bagi. Jadi kita buka soalan. Sebelum tu saya nak promote sikit buku-buku Telaga Biru. Adik-adik kena ada buku-buku macam ni. Ini buku maklumat fiqh yang bagus. Soal jawab solat musafir. Banyak orang keliru dalam soal jawab solat musafir. Ini masalah jamak dan qasar. Ini baru keluar, baru seminggu je, fresh lagi. Jadi siapa yang nak tahu tentang masalah maklumat fiqh yang terbaik, ada dalam buku ni karangan Ustaz Zulkarnain dan Azhar. Saya dah semak buku ni, sangat bagus. Teliti dan diterjemahkan
orang kata apa, jarak zaman dulu dengan dalam masa istilah moden, kilometer. Semua dibahaskan dengan baik. Misalnya apakah contoh musafir yang diharuskan syarak, ada musafir wajib, musafir sunat, musafir harus, semua didetailkan dalam solat musafir. Sempadan qari'ah dalam menentukan solat qasar. Boleh tak kita duduk dalam kampung, keluar sikit dia buat qasar. Buku ni menjelaskan dan banyak faedah untuk adik-adik dapat. Kemudian buku terbaru kita, hadis, syarah hadis 40 Arba'in Nawawiyah. Banyak hadis 40. Tapi kelebihan ini disyarah oleh ulama yang bernama Imam Al-Attar, Syekhul Azhar. Syarahan yang unik, disyarah oleh ulama besar di Azhar. Kitab yang lama diterjemahkan oleh Ustaz Saleh. Adik-adik boleh baca dan hafal hadis. Paling kurang kita dalam otak kita ada 42 hadis untuk kita belajar. Dan ini buku yang boleh membantu adik-adik memahami teks hadis dalam bentuk usul fiqh, fiqh hadis. Kalangan sahabat baik saya, Ustaz Omar Maknur, adik-adik boleh beli buku ni dan cuba tengok macam mana dia tunjukkan perjalanan ulama berfikir. Hadis dhaif, hadis mursal, semua ada dalam ni. Dan contohnya dengan hadis-hadis. Yang apa yang kita belajar, adik-adik akan faham melalui buku ni. Ini contoh praktikal. Adik-adik beli nanti, tengok macam mana usul fiqh bergerak dalam buku ni. Dan yang terakhir, buku yang saya tulis untuk perempuan ni, lelaki boleh beli, fiqh wanita. Dia ada 100 masalah hukum hakam wanita, daripada keputihan sampai masalah mencukur bulu rom. Tahu tak bulu rom apa dia? Bulu roma. Dulu Jawi dia tulis ra mim, ra waw mim. Jadi orang tua tanya, Ustaz, bulu rom pun ada Ustaz? Bukan rom, bulu roma. Dulu ingat rom Itali tu. Jadi rom tak ada bulu, bulu roma. Boleh tak boleh? Ini buku ni alhamdulillah dapat anugerah fiqh terbaik negara. Sahabat-sahabat boleh beli dan tengok perbahasan menarik untuk dikaji dan membuat perbahasan, kerana dia ada 5 mazhab dalam ni. Sebagainya kajian daripada saya. Yang menariknya, apakah hukum dagu aurat atau tidak? Ada dibahaskan. Nanti boleh jawab. Jadi ada tawaran istimewa daripada Telaga Biru, jadi boleh dapatkan harga diskaun yang paling rendah RM5. Jadi kita ada masa lagi, insya-Allah kita buka soalan dalam masa seketika ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau ada soalan boleh tanya direct, tak payah malu-malulah. Ada soalan? Tak ada soalan Semua malu, kamu kena buang daripada malu. Orang Malaysia ni terkenal di antara bangsa sifat malu. Tapi malu yang positif, negatif. Tak ada soalan? Tak ada soalan Macam mana bila tak ada soalan ni? Boleh faham ke ni? Kamu semua happy ke boring ke lah? Kata Ustaz ni esok tak payah mai lah Ustaz, kami nak tidur. Kamu pelajar kena ada himmah aliyah, kena semangat belajar. Jangan hanya mengharapkan sijil. Sijil ni bukan ilmu. Sijil ni adalah untuk wazifah, tugas. Dan dia penting, tapi dia bukan ilmu. Ilmu apa yang dalam otak kamu, yang kamu hafal, yang kamu belajar. Sijil untuk kegunaan kita, penting, bagus. Tapi jangan kamu sampai tak nak belajar. Ini masalah kita zaman sekarang. Kita perlu mengikhlaskan diri untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kita dapatkan sijil setinggi mana sijilnya ada, untuk kita pelajari. Jadi bila kita gabung dunia akhirat, bagus. Gabung dua-dua. Sijil kita ambil, kita skor, ilmu kita dapat. Jadi tak tempang. Tak ada sijil pun susah juga. Tak ada ilmu lagi susah. Jadi adik-adik kena ada ajakan paradigma. Mesti ubah cara berfikir. Datang tu semangat nak bertanya, nak belajar, nak mengetahui. Belajar untuk tahu, bukan belajar untuk dengar. Belajar untuk tahu, bukan untuk dengar. Kena ubah minda, kena ubah semua sifat-sifat sekolah menengah tu kita buang semua negatif. Bina hidup baru, bina satu image. Saya seorang pelajar yang kata ulama, nak belajar kena kuat bertanya, kena rajin bertanya, kena explore, kena mengetahui. Kalau kita gagal dalam membentuk diri kita, kita akan gagal selamanya. Itu. Kalau tak ada soalan, kita tutuplah Ustaz Azudin.
Dan soalan kita ada, asal pergi apa? Tak masalah. Jadi insya-Allah kita sambung esok. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dan kita lebih bersemangat untuk belajar pada esok dan kita muzakarah. Kalau yang rajin malam ni muzakarah, hafal sedikit matan, ulang kaji, ada manfaat dia. Kalau adik-adik tak buat macam tu, tak ada manfaat. Datang sini kita duduk 5-6 jam, kita buang masa. Itu satu pembuangan masa tak boleh pelajar. Kita datang, kita tak ulang kaji. Itu memang satu pembuangan masa yang sangat rugi. Kita duduk di universiti, kita anggap benda tu benda yang sekadar kita hiburan pergi konsert. Ilmu ini adalah majlis ilmu. Kita mesti ulang kaji sedikit, faham sedikit, bincang dengan kawan agar kita perolehi faedah yang baik. InsyaAllah kita bertemu esok hari. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.